Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Awatif Eza. Angka kematian rakyat Palestin terus meningkat kepada 33,175 orang dengan hampir 76,000 lagi cedera. Kementerian Kesihatan Berpangkalan di Gaza memaklumkan dalam tempoh 24 jam, rejim Zionis telah membunuh 38 orang selain mengakibatkan 71 orang cedera. Meskipun rundingan baharu gencatan senjata sedang diusahakan menerusi perantara di Mesir, namun penjajah Israel masih mahu meneruskan operasinya di Rafah dan kepungan seperti di Hospital Al-Shifa. Menteri Negara Haram itu dengan angkuhnya memberitahu pasukannya telah keluar dari wilayah tersebut bagi mempersiapkan operasi seterusnya. Media tempatan Zionis melaporkan wakil Israel berangkat ke Kahira bagi proses rundingan baharu berkenaan. Hamas turut menghantar delegasinya pada masa sama menegaskan sekali lagi pihaknya kekal dengan tuntutan sedia ada berhubung rundingan tersebut termasuk menuntut gencatan senjata kekal, pengunduran Israel serta perjanjian pertukaran tebusan yang serius. Selepas Zionis memaklumkan pengundurannya dari selatan Gaza, penduduk Khan Yunis bergegas pulang ke rumah masing-masing. Penduduk memberitahu terkejut melihat skala kemusnahan kediaman mereka selepas 6 bulan perang tercetus. صدمة اللي صار مش قليل والله. أنا جاي في الطريق في السيارة شفت حاجات مش قادر قسما بالله دمار بشكل لا يطاق بصراحة يعني. Khan Yunis menjadi antara lokasi panas pertempuran Hamas Israel dan juga pembantaian rakyat Palestin dalam tempoh 6 bulan konflik tercetus. Zionis memberitahu pasukannya telah berundur dari selatan Gaza dan hanya satu pasukan masih berada di wilayah berkenaan. Pengasas World Central Kitchen WCK Chef Jose Andres menuduh Israel sengaja melakukan serangan udara sehingga mengakibatkan kematian 7 kaki tangannya di Gaza awal bulan ini. Jelasnya, ia terbukti apabila rejim itu mengekori kereta badan amal berkenaan kira-kira 1.8 km sehingga kesemuanya mati akibat bedilan terbabit. Dia juga membidas dakwaan Israel kononnya tidak sengaja melakukan pembunuhan tersebut sedangkan serangan disasar ke atas kaki tangannya sebanyak 3 kali. Obviously, this was a targeted. We could argue that the first one, let's say, was a mistake. The second, the third. Andres menggesa Amerika Syarikat dan negara terlibat untuk melakukan siasatan atas pembunuhan 7 kaki tangan WCK. Di Rusia, air banjir kini naik di 2 bandar lain di Pergunungan Ural selepas sungai terpanjang di Eropah melimpah ekoran empangan pecah. Akibat itu, hampir 6,000 rumah dinaiki air sekaligus memaksa ribuan penduduk berpindah. Penduduk mula berpindah sejak beberapa hari ini dengan membawa barangan keperluan selain haiwan peliharaan. Banjir paling teruk dikesan melanda beberapa kawasan di Pegunungan Ural dan Siberia berhampiran Kazakhstan. Sungai Ural melimpah hanya dalam beberapa jam ke Pegunungan Ural dan mengalir ke Laut Caspian pada Jumaat lepas selepas empangan pecah di Bandar Orsk. Media tempatan melaporkan 6 orang dewasa dan 3 kanak-kanak dibawa ke hospital dan dilaporkan stabil. Selain itu, penduduk di Bandar Kurgan berhampiran sungai turut diminta segera berpindah kerana air dijangka naik di kawasan tersebut. China berharap Amerika Syarikat dapat menghormati norma asas pasaran ekonomi termasuk persaingan adil, kerjasama terbuka serta mengelak ia menjadi isu politik atau keselamatan negara. Perdana Menteri China Li Qiang berkata harapan tersebut diletakkan selepas pertemuannya dengan Setiausaha Amerika Syarikat Janet Yellen di Beijing. Jelasnya fokus perlu diberikan terhadap kapasiti pengeluaran secara objektif berdasarkan permintaan pasaran dan global. Selain mahu Beijing Washington menjadi rakan kongsi yang baik, bukannya musuh dengan mengamalkan sikap hormat menghormati, hidup secara aman dan kerjasama menang-menang. Sekian berita dunia dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.